akan sama-sama membaca buku kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabihi wa syarihul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa kama qala Rasulullah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifara wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Saja aku berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan juga mengambil manfaat, memberi dan juga mengambil faedah, pendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada hidayah Allah dan memberi petunjuk kepada kebaikan, kerana serta-merta mengharapkan kepada keredaan Allah, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya. Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Yang saya hormati, saya muliakan Tuan-Tuan Imam, lalu juga saya muliakan Tuan Bilang, kemudian Tuan Siap, pengurusi masjid dan kuasa masjid, sidang jamaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muhtalah. Alhamdulillah. Kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah lagi kita dapat bersama pada malam ini tuan-tuan untuk kita menyambung pengajian kita bab tauhid ataupun bab akidah. Kita di muka surat 222. Betul tak? 222. Keluar tak? Ada suara tak tu? Tak ada suara. Ada kan? Kalau tak ada suara tu kadang orang komen suara tak terdengar dia. Kalau ada senyap itu dia makna semua dia dengar tu. Baik, insya-Allah. Jadi malam ni kita lihat bahagian sifat 20. Itulah sifat nafsiyah, sifat salbiyah.
sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Baik, kita lihat sifat 20 terbagi pada 4 pecahan ataupun 4 bahagian lah. Pertama sifat nafsiyah. Sifat yang dibangsakan pada diri ataupun zat Allah Ta'ala. Itu sifat nafsiyah. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Definisi dia apa? Nah, dia ada definisi itu. Kalau sifat nafsiyah iaitu halun sabit lizat ma damatiz zat ghairu mu'allalatin bi illatin. Itu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah satu hal yang wajib bagi zat selama ada zat yang tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Ada bawah tu kan. Kemudian sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Semua ada ta'rif di situ. Baik, kita lihat yang pertama sifat nafsiyah. Sifat yang dibahasakan kepada zat, iaitu sifat wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat wujud Allah. Mana setiap sesuatu tu mesti wujud. Tak wujud, macam mana kita nak katakan Allah Ta'ala berkuasa? Macam mana kita nak katakan Allah Ta'ala berkehendak? Allah Ta'ala menentukan qada dan qadar. Kalau tak ada benda tu, mesti wujud dulu. Dah wujud, baru ada sifat-sifat yang lain. Itu juga dengan diri kita. Kan? Orang kata kita ni seorang yang bijak, seorang yang pandai. Macam mana kita nak katakan kita bijak dan kita pandai kalau kita tak wujud? Mestilah kita wujud. Wujud dahulu baru kita katakan kita pandai. Baik, sifat nafsiyah diberi definisi atau ta'rifnya. Wahia halun wajibun lizat ma damatiz zat ghairu mu'allalatin bi illatin. Satu hal yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama-lamanya dan tidak disebabkan oleh sesuatu sebab, tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Kita katakan sifat nafsiyah. Satu sifat yang wajib bagi zat selama mana ada zat dan tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Makna wujud Allah Ta'ala itu bukan kerana oleh suatu kerana, bukan disebabkan oleh sesuatu sebab, baru wujud Allah. Macam kita wujud disebabkan oleh apa? Kita wujud disebabkan oleh Allah yang mencipta kita. Ada Tuhan yang menciptakan kita, barulah kita wujud. Allah Ta'ala berkehendak mencipta kita, maka dia pun mencipta kita. Mana dikeranakan kehendak Allah, maka adalah kita. Tanpa kehendak Allah, maka tak adalah kita. Nampak? Allah Ta'ala lain. Dia wujud dengan sendirinya. Dia wujud dengan sendirinya bukan kerana suatu kerana. Baik, jadi sifat wujud Allah Ta'ala itu menunjukkan kepada zat Allah yang maha suci, tidak boleh dipisahkan daripada zat. Tidak seperti sifat-sifat yang lain. Dia tak boleh dipisahkan dengan zat Allah. Mana wujud dengan zat Allah dengan wujud ni, maknanya tak boleh lagi di antara satu sama lain. Tak boleh lagi lah. Ada Allah adalah wujud. Ada wujud adalah Allah. Cuma ada khilaf di kalangan ulama lah, ulama tauhid sendiri. Ada yang menyatakan bahawa wujud itu ialah ain zat. Wujud itu adalah ain zat itu. Ada pula pendapat menyatakan wujud itu bukan ain zat. Zat lain, wujud lain. Zat lain, wujud lain. Ada ulama menyatakan bahawa, kalau ulama tauhid dalam sunnah juga menyatakan bahawa bila sebut wujud itulah zat. Kata. Bila sebut zul itulah zat. Jadi mereka berbahas. Jadi tidak ada kesudahan pembahasan mereka. Jadi terbagi kepada dua pendapatlah. Sama ada wujud tu ain zat ataupun wujud itu bukan ain zat.
bukan diri zat Allah Ta'ala itu sendiri. Itulah. Baik. Jadi sifat wujud tak boleh dipisahkan daripada zat Allah. Tidak seperti sifat-sifat yang lain. Tidak seperti sifat-sifat lain boleh dipisahkan daripada Allah Ta'ala. Seperti kaunu sifat-sifat manawiyah tu. Sifat-sifat manawiyah itu dia bukan sifat yang wujud. Dia bukan sifat wujudi. Dia bukan sifat subuti. Tetapi dia merupakan amrun itibari. Amrun itibari ya. Macam ini halun. Ada ulama menyatakan bahawa sifat nafsiyah ini merupakan halun. Halun ini antara wujud dengan adam. Mawjud dengan ma'dum. Dia mawjud dulu di atas. Lepas tu halun. Yang ketiga amrun itibari. Yang keempat ma'dum. Ma'dum ni tak ada lah. Jadi ada ulama tu menyatakan bahawa sifat nafsiyah ini merupakan halun. Mana di antara ada dengan tiada. Ada di antara ada dengan tiada itu dikatakan halun. Ada pula ulama menyatakan bahawa sifat wujud ni merupakan amrun iktibari. Amrun iktibari. Kalau amrun iktibari kita definisikan dengan huwa ibaratun wajib lizat. Dia gunakan ibaratul wajib lizat madamati zat ghairu mu'alatin bi'allatin. Baik je tu. Baik, kemudian martabat sifat nafsiyah ini mawjud pada zihin, tetapi tiada mawjud pada kharij, luar fikiran. Artinya kewujudan Allah Ta'ala itu hanya diketahui akan adanya, tetapi dilihat zatnya, tetapi tidak dilihat akan zatnya pada kenyataan dia. Mana mawjud pada kharij, pada pemikiran kita. Mana pada akal kita, kan? Setelah kita belajar, mengaji, setelah tubuh kita menjelaskan itu sebenarnya, maka lalu terpasak dalam pemikiran kita bahawa Allah Ta'ala itu wujud pada kharij, pada pemikiran kita. Tetapi pada wujud pada zihin, pada kharij tak nampak. Kharij ni luar daripada pemikiran otak, pemikiran kita. Dia memang tak nampak lah, kan? Yang ada hanya setanda-tanda kewujudannya, ialah sepertinya adanya alam. Yang ada ialah tanda-tanda wujud Allah. Wujud Allah Ta'ala ni dengan melihat kepada alam semesta yang begitu luas terbentang, sudah tentu ada yang mencipta alam, iaitu Allah Ta'ala. Hakikat sifat nafsiyah ini adalah hiya huwa. Apa maksud hiya huwa? Iaitu sifat nafsiyah itu adalah kenyataan sifat zat Allah Ta'ala. Ganti nama hiya itu dituju kepada sifat nafsiyah. Kemudian ganti nama huwa itu dituju kepada zat Allah. Jadi sifat nafsiyah adalah kenyataan kepada sifat zat Allah Ta'ala. Dan dibahasakan sifat nafsiyah itu dengan sifat subutiyah. Nampak? Ini ada ulama menyatakan sifat subutiyah. Mana sifat subutiyah ialah satu sifat yang tidak bercerai tanggal dengan Allah. Tidak bercerai tanggal dengan Allah. Tetapi ada juga menyatakan bahawa sifat nafsiyah ini ialah halun. Sebab apa? Kita lihat pada definisi dia. Wahiyya halun. Nampak? Wahiyya halun wajibat lizat madamati zat ghairu mu'allatin bi'illatin. Kalau kita katakan sifat nafsiyah ini ialah mawjudun ataupun subutiyah, maka kita letakkan definisi, halun itu kita gantikan hiya sifatun mawjudatun. Hiya sifatun mawjudah ataupun subutiyah al-wajibatul lil zat ma damati zat ghairu mu'alatin bi'illatin. Dia tak gunakan halun, dia mesti subutiyah. Pemakna subutiyah, satu sifat yang tidak bercerai tanggal dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. So maknanya sifat
hayat ini, sifat wujud adalah satu sifat yang tidak bercerai tanggal dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dimasukkan sifat sahabat nafsiyah ini dengan sifat subutiyah, iaitu sifat yang hanya ditetapkan sahaja, tidak termasuk dalam kenyataan ada ataupun tiada. Okey. Maknanya dia satu sifat yang tidak bercerai tanggal pada Allah. Okey. Baik, seterusnya mana yang dikatakan tidak bercerai tanggal itu tak disebut di sini lah, tapi disebut dalam kitab-kitab lain. InsyaAllah. Kemudian kita lihat sifat salbiyah. Salbiyah maksudnya menafikan atau menidakkan sesuatu yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang menafikan ataupun menidakkan sesuatu yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'rif sifat salbiyah itu ialah hiya ibaratun. Kan sebut ibaratun. Bila sebut ibaratun tu amrul itibari. Amrul itibari maknanya ada pada zihin, tidak ada pada kharij. Ada pada zihin, tidak ada pada kharij. Okey? Itu dikatakan ibaratun. Kalau tadi dikata halun. Ada pula ulama menyatakan sifat nafsiyah ni subutiyah. Kalau subutiyah ganti dengan sifatun subutiyah ataupun sifatun maujudiyah. Ya ibaratun ma la yaliku bihi maulana jalla wa azza. Sifat salbiyah ialah sesuatu sifat menafikan sesuatu yang tidak patut dan tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna salbun ni menafikan, menidakkan, salab. Okey. Sifat yang termasuk dalam sifat salbiyah itulah qidam. Qidam itu menafikan Allah Ta'ala itu ada permulaan. Baqa menafikan Allah Ta'ala itu ada kesudahan. Mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, menafikan Allah Ta'ala itu bersamaan dengan yang baru. Qiyamu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, menafikan Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang lain. Yang kelima wahdaniyat. Wahdaniyat itu menafikan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Menafikan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Itu dikatakan sifat salbiyah. Sifat salbiyah maknanya kita sebut lawan dia. Kita sebut lawan dia. Qidam maknanya sedia kan? Qidam maknanya sedia. Bila kita sebut salbiyah, sifat salbiyah maknanya menafikan ada permulaan kepada wujud Allah. Baqah maknanya kekal. Bila sebut sifat salbiyah kan menafikan Allah Ta'ala itu ada kesudahan. Mana baqah kan kekal. Muhalafatu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru, menafikan Allah Ta'ala itu bersamaan dengan yang baru. Qiyamu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. So maknanya menafikan Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang lain. Kemudian wahdaniyat esa, menafikan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Menafikan Allah Ta'ala itu berbilang. Itu dikatakan sifat salbiyah. Jadi martabat sifat salbiyah ini tiada maujud pada zihin dan tiada maujud pada kharij. Okey, tiada maujud pada zihin, tiada maujud pada kharij. Tapi kalau kita sebut qidam, baqah muhalafatun alil hawadis, qiyam ta'ala bin nafsih wa daniyat sahaja, kan kita sebut kelima-lima sifat ni sahaja, kan, maka dia merupakan amrun itibari. Dia merupakan amrun itibari. Okey. Tapi bila kita sebut lawan dia tadi, kita sebut lawan dia, maka bukan lagi amrun itibari. Dia bukan lagi amrun itibari. Dia termasuk dalam makdum. Dia termasuk dalam sebab apa kita sebut lawan dia? Kita sebut lawannya. Okey. Jadi martabat sifat salbiyah ini tiada maujud pada zihin dalam pemikiran dan tiada maujud pada kharij luar fikiran. Kerana itu dibangsakan kepada adamiyah, tiada. Tetapi bukan nafi, tetapi dia bukan nafi. Kerana sifat salbiyah itu wujud pada iktibar. Dia wujud pada iktibar. Setiap yang nafi itu adam. Tetapi tiada yang adam itu tak semestinya nafi. Ini kaedah lah.
Setiap yang nafi itu adalah Adam. Setiap yang Adam tiada nafi. Istilahnya umum khusus min wajhin. Umum khusus min wajhin. Samalah seperti Rasul. Bila kita kata Rasul adalah Nabi. Bila kita nak kata Nabi, belum tentu Rasul. Belum tentu Rasul. Tahu tak? Bila kita kata Nabi, bila kita kata Rasul, dia merupakan adalah Nabi. Bila kita kata Nabi, belum tentu Rasul. Itu namanya istilahnya umum khusus min wajhin. Sama juga di sini. Tahu tak? Setiap yang Nabi itu ada Adam. Setiap yang Adam, maka tidak semestinya Nabi. Kalau kita katakan Nabi nanti, sudah tentu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 saja. Jadi kita kena belajar 20 saja. Yang 20 lawan tak payah belajar. Yang 20 lagi tak payah belajar lagi. Sedangkan kita kena belajar semuanya. 20 sifat yang wajib bagi Allah, dan lawannya tu ada sekali. Lawannya ialah 20, jadi 40. Kan? Lepas tu campur dengan satu sifat yang Allah Ta'ala. Dan kemudian sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Lawannya ada 4. Jadi 8. Okay? Kemudian sifat yang harus bagi Rasul ialah 1. Bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sifat manusia kan? Ada makan, ada minum, berkahwin dan sebagainya. Jadi jumlah semuanya iaitulah 50 aqaidul iman. Itu yang disebut 50 aqaidul iman. Kalau seandainya 20 saja, 20 yang wajib bagi Allah yang kita kena belajar, dan 4 yang ada pada Rasul, 20 mana 24. 24 campur yang harus 2, 26 je lah kita kena belajar. 26 je lah belajar. Tak perlulah sampai 50 aqaidul iman. Tapi kita kena belajar sampai 50 aqaidul iman. Jadi maknanya lawan itu kita tak boleh buang. Lawan-lawannya itu tak boleh buang. Itu sebabnya kita kena belajar. Pertama 20 sifat yang wajib Allah. Lepas tu lawannya 20, kan? Lawannya 20. Mana lawan itu kita kena kenal juga. Lawan itu kita kena. Maknanya lawan itu kita tak boleh buang. Sebab kalau kita buang lawannya itu, sifat yang mustahil bagi Allah tu kita buang. Kita tak nak belajar sifat mustahil bagi Allah ni, tak nak belajar lah. Jadi 20 je lah kita kena belajar. Nampak? 20 je lah kena belajar. Jadi tak jadilah 50 aqaidul iman masuk pada Nabi dan para Rasul semua sifat-sifat dia. Macam tu. Faham kan? Jadi maknanya sifat yang mustahil tu dia bangsa Adami. Bukan maksudnya berbangsa nafi. Mana nafi tak ada langsung, tidak ada. Dia kena juga kita belajar. Faham? Betul eh? Kemudian artinya sifat salbiah itu tak dapat dinyatakan sama ada di dalam pemikiran ataupun kenyataan di alam ini. Sifat salbiah itu tak dapat dinyatakan sama ada dalam pemikiran ataupun ada pada kenyataan di alam ini. Sifat salbiah mana yang lawan-lawan itulah, yang lawan daripada kidam, baqah, muhalafatu ta'ala hawadis, qiyamu ta'ala binafsih wa daniyat. Kan? Lawan itu. Okey, lawan itu tak dapat dinyatakan sama ada dalam pemikiran ataupun kenyataan di alam ini. Jadi, tapi yang kidam, baqah sampai pada wadaniyat itu, ini termasuk dalam amrul itibari. Maknanya ada pada zihin kita, tidak ada pada kharij. Tidak ada pada luaran. Gitu. Oleh itu, ia termasuk dalam sifat adamiyah, iaitu satu sifat yang tak dapat diberikan kenyataannya. Satu sifat yang tak dapat diberikan kenyataan dia. Contoh sifat kidam artinya sedia dan menafikan ada permulaannya. Bagaimana nak menyatakan sedianya Allah Ta'ala itu? Bagaimana kita nak nyatakan sedianya Allah? Sifat kidam itu hanya boleh diiktibarkan atau diberi perbezaan dengan sifat makhluk, iaitu ada permulaan, sedangkan sifat Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan bagi kekal. Begitulah dikiaskan sifat. Jadi macam mana kita nak katakan sifat Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan lagi kekal? Macam mana kita nak huraikan itu?
nak huraikan kan sifat permulaannya lagi kekal. Gitu. Baik, kemudian hakikat sifat salbiah itu iaitulah hiya ghairuh. Hiya ghairuh, iaitu sifat ini, mana sifat salbiah ini bukanlah nisbah kepada zat Allah Ta'ala, melainkan nisbah kepada sesuatu yang tidak layak bagi sifat Allah Ta'ala. Itulah sifat salbiah hiya ghairu, iaitu sifat ini. Sifat salbiah itu mana yang lawan tadilah. Mana sifat macam kidam itu menafikan Allah Ta'ala itu ada permulaan, bakah menafikan Allah Ta'ala itu ada kesudahan. Jadi menafikan Allah Ta'ala ada permulaan, menafikan Allah Ta'ala itu kesudahan, menafikan Allah Ta'ala itu persamaan baru, menafikan Allah Ta'ala itu berhajat pada yang lain, menafikan Allah Ta'ala berbilang-bilang, itu dikatakan bahawa hiya ghairuh. Mana sifat itu bukanlah nisbah pada zat Allah, melainkan nisbah pada sesuatu yang tidak layak bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Kemudian sifat ma'ni. Bila sebut sifat ma'ni ni, ia sifat subutiyah. Sifat ma'ni mesti sifat subutiyah ataupun wujudiyah. Subutiyah dengan wujudiyah ni sama. Apa beza wujudiyah dengan subutiyah? Sama je. Separuh kitab disebut sifat wujudi, separuh kitab dikatakan sifat wujudi, sifat wujudi ataupun subuti. Maknanya satu sifat yang tidak bercerai tanggal dengan Allah Ta'ala. Macam sifat ma'ni lah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', bahasa, kalam, itu semua dikatakan sifat subuti ataupun wujudi, sifat yang tidak bercerai tanggal dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Ya, kerana dia dibangsakan kepada makna. Dia bukan af'al, perbuatan. Kalau kita sebut kaunuhu ta'ala muridan hayyan, itu bau af'al, perbuatan Allah. Kan? Hal keadaan Allah Ta'ala itu yang berkata-kata, hal keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa, hal keadaan Allah Ta'ala itu yang melihat dan sebagainya. Ini termasuk dalam sifat af'al. Mana sifat ma'ni, dia termasuk dalam sifat af'al, sifat perbuatan. Tapi kalau kita sebut sifat nawiyah ialah sifat perbuatan. Kalau sifat ma'ani dikatakan sifat subuti ataupun wujudi, satu sifat yang tidak bercerai tanggal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ma'ani itu asalnya ialah ma'ani ialah kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bin mawjud aujabat lahu hukman. Tiap-tiap sifat yang wujud, yang ada, yang berdiri di atas zat Allah Ta'ala, yang wujud dan diwajibkan atasnya hukum martabat sifat tersebut. Dan diwajibkan hukum martabat sifat tersebut. Macam tu. Okey. Kalau tuan-tuan pergi kat kedai-kedai mana kitab tu, kalau jumpa yang buku ni kan, beli ringkasan sifat 20. Kat sini ada disebut, dia catar dia. Dia catat label dia. Okey. Wujud, okey. Nafsiyah, halun. Lepas tu kidam, bakuh semua. Salbiah, ibaratun. Menggunakan ibarat. Kan? Lepas tu kudrat semua, sifat ma'ni, sifat wujudiyah. Kemudian maknawiyah menggunakan ibaratun ataupun halun. Ibaratun atau halun. Boleh? Imam boleh tengok lah. Boleh tengok sini. InsyaAllah. Kalau jumpa kedai-kedai kitab, belilah. Kalau tak, kena order lah. Saya pun satu dulu belajar dengan Ustaz Muhathir dulu. Kan dia bagi, dia siap, dia sign tu kat dalam tu, dia dah tanda tangan kat situ lah. Mana dia ijazahkan saya lah, bagi siapa yang dia masa tu khusus untuk guru-guru takmir je. Guru-guru takmir itu pun tak semua dia ambil yang datang lah, tak semua dia dijemput. Sebahagian dia dijemput. Yang seremban dia ramai. Dia ajar kitab tu, kitab sifat 20, satu pengenalan asas tu, sampai tu dia buat, dia bagi ni yang ringkasan ni.
Cata-cata ni senang kita nak tengok. Senanglah macam tu. Baik, tuan-tuan. Baik, seterusnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani asalnya adalah daripada kataan ma'ana, yang bererti tujuan atau erti, seperti mendengar itu adalah tujuan yang keluar daripada telinga. Seperti mendengar itu adalah tujuan yang keluar daripada telinga. Dikatakan Tuhan itu sifat ma'ani kerana Tuhan itu mendengar, tetapi tidak menggunakan alat, itulah telinga. Dikatakan Tuhan itu ialah sifat ma'ani. Katakan Tuhan itu sifat ma'ani kerana Tuhan itu mendengar tapi tidak menggunakan alat. Maksud Tuhan ini ialah yang sifat kata mendengar itu ialah sifat sama lah. Sifat sama mendengar. Nombor 5 kan bawah tu. Nombor 5 sifat sama ni, mana sifat sama termasuk sifat ma'ani. Kenapa dia tidak bercerai tanggal dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Begitulah seterusnya. Maka jadilah tujuan sifat ma'ani itu sebagai alat sebagai sifat yang berdiri kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat yang berdiri zat Allah taala. Cuma nak nyatakan sini bahawa bila sebut sifat ma'ani ialah kullu sifatin mawjudah. Mawjud ataupun subutiyah, satu sifat yang tetap, yang tidak bercerai tanggal dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi sifat ma'ani ada 7. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kudrah maknanya perkata, perkuasa. Kudrah perkuasa, iradah perkehendak. Hari tu saya dah cerita lah kenapa menggunakan kenapa kita tak gunakan melihat, mendengar. Sebab ni termasuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani bukan sifat perbuatan. Kalau kita menggunakan baru dia termasuk dalam perbuatan. Tadi bahas dari ulama-ulama tauhid, ulama-ulama pondok dia bahas tu, kenapa gunakan kenapa tak gunakan kerana makna yang terjemahan yang paling sesuai untuk sifat ma'ani ini ialah menggunakan bukan Kenapa? Kerana dia dibahasakan pada diri Allah, pada sifat Allah, yang wujud, yang tidak bercerai tanggal dengan Allah Taala. Kudrah perkuasa, iradah perkehendak, ilmun mengetahui, kan? Pengetahuan, ilmu ni pengetahuan, hayat hidup, sama pendengar, basar melihat, kalam perkata. Kalam perkata semua digunakan di pangkalnya. Dia tidak menggunakan Habis kalau kita sebut Ustaz, salah ke? Tak salah juga. Tak salah juga, tapi yang paling tepat kata ulama. Sebab daripada kitab-kitab yang lama-lama yang kita belajar dulu pun, bila sebut kudrah ini ialah berkuasa, kan? Berkuasa, melihat, mendengar dan sebagainya. Dikatakan sifat ma'ani kerana sifat-sifat yang 7 itu menunjukkan makna-makna kepada wujudnya sifat-sifat yang layak dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sifat ma'ani tuan-tuan kerana sifat-sifat yang 7 ini, kudrah, iradah sampai pada kalam itu menunjukkan kepada makna-makna kepada wujudnya Allah Taala dan sifat-sifat yang layak dan sempurna bagi Allah Taala. Oleh itu dikatakan wajib atasnya hukum martabat sifat tersebut. Seperti dikatakan Allah Taala itu mengetahui dengan sifat ilmu, dan dengan itu wajiblah Allah Taala itu bersifat dengan kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Artinya hal keadaannya Allah Taala yang mengetahui dan tetap dalam sifat ilmu itulah, sifat ilmu. Mana sifat kaunuhu ta'ala mutakalliman ke, dia mesti ada kalam dulu. Kaunuhu ta'ala qadiran, mesti ada kudrah dulu. Kenapa? Kerana sifat ma'nawiyah ini hasil daripada sifat ma'ni. Tak ada sifat ma'ni, maka tidak adalah sifat ma'nawiyah. Untuk lebih jelas kita tengok definisi sifat ma'nawiyah nanti. Apa dia sebut sifat ma'nawiyah itu? Macam tu. Nak azan? Ada nak azan ke?
Azan buat. Mana Bilal? Bilal, tu Bilal. Bilal pun sampai ke? Okey. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula. La haula. Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Baik, insya-Allah kita sama sekali lagi. Jadi martabat sifat ma'ani itu dibangsakan kepada wujudi, nampak? Wujudi. Bila sebut ma'ani, wujudi ataupun subuti. Sifat yang tetap berdiri pada zat Allah Ta'ala yang menyebabkan ada perkara yang lain, itulah sifat manawiyah. Maknanya sifat manawiyah ini terhasil daripada sifat ma'ani. Qaulu Ta'ala qadiran, qaulu Ta'ala muridan, qaulu Ta'ala hayyan, qaulu Ta'ala basiran, mutakalliman, sami'an. Jadi sifat manawiyah itu terhasil daripada sifat ma'ani. Cuma bezanya sifat ma'ani dengan manawiyah, sifat ma'ani adalah subuti ataupun wujudi. Sedangkan sifat manawiyah merupakan halun ataupun amrun iktibari. Halun ataupun amrun iktibari. Walaupun sifat manawiyah itu terhasil daripada sifat ma'ani, tapi definisi mereka, definisi dua sifat ni adalah berbeza. Definisi dua sifat berbeza. Kerana sifat ma'ani merupakan subuti ataupun wujudi. Sifat yang tidak tetap tidak bercerai tangan dengan Allah.
Kemudian sifat manawiyah dia boleh bercerai tanggal dengan Allah Ta'ala. Kan? Itu sebabnya antara Imam Maturidi dan juga Maturidi dengan Abu Hasan Asy'ari, mereka khilaf tentang sifat manawiyah ini. Okay? Kalau kita lihat kepada Abu Mansur Maturidi, dia mengasingkan antara sifat ma'ani dengan sifat manawiyah. Sedangkan Abu Hasan Asy'ari tidak mengasingkan antara sifat ma'ani dengan sifat manawiyah. Kalau Abu Hasan Asy'ari dia kata bila sebut sifat ma'ani, kat situ dah ada sifat manawiyah dah. Tak perlu nak diasingkan. Kalau tak diasingkan, maka dia tidak akan menjadi jumlah 20. Dia akan menjadi jumlahnya 13 saja. Ini pandangan pada Abu Hasan Asy'ari. Sedangkan Abu Mansur Maturidi berpandangan bahawa ni diasingkan. Maka jadilah 20. Faham kan? Baik. Kemudian hakikat sifat ma'ani itu adalah mawjud pada zihin dan mawjud pada kharij, iaitu la hiya huwa wala hiya ghairuh. Artinya sifat itu bukan zat dan bukan lain daripada zat. Dia bukan zat Allah dan bukan lain daripada zat Allah. La hiya huwa wala hiya ghairuh. Baik, kemudian sifat manawiyah. Sifat manawiyah adalah satu perkara yang tetap bagi Allah Ta'ala juga, kerana bersifat dengan sifat ma'ani. Tak ada sifat manawiyah, itulah wahiyah halun. Nampak? Hal. Kata hal. Hal yang sabit bagi zat selama mana ada zat. Selama mana ada sifat ma'ani. Kan? Mu'allalatin bi'illatin, yang dikeranakan dengan suatu kerana ataupun disebabkan oleh suatu sebab. Disebabkan ada sifat ma'ani, maka ada sifat manawiyah. Hal yang sabit bagi zat selama mana ada zat dan disebabkan ataupun dikeranakan dengan sesuatu kerana. Disebabkan ada sifat ma'ani, maka adalah sifat manawiyah. Itu sebab dia definisinya berbeza dengan sifat nafsiyah. Kalau sifat nafsiyah, ujungnya tu disebut ghairu mu'allalatin bi'illatin. Sedangkan sifat manawiyah dia tak sebut ghairu. Perkataan ghairu tu tak ada. Dia terus mu'allalatin bi'illatin. Dikeranakan dengan satu kerana. Nampak? Beza kan? Baik. Jadi kalimah manawiyah ini asalnya ada sifat ma'ani. Maka sifatnya ada 7, iaitu lazim daripada sifat ma'ani itu, iaitu kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, hayyan, sami'an, basiran, kaunuhu ta'ala mutakarriman. Martabat sifat ini dibahasakan kepada hal dan juga iktibar, ambil iktibari. Dibahasa pada hal dan iktibari. Okey. Saya bagi buku tu pinjam, photostat lah. Siapa yang nak boleh photostat. Nanti pulang dekat saya. Boleh, Mam? Kat situ dia banyak raja-raja, cata-cata raja-raja tu untuk senang nak faham lah. Macam tu. Saya tak pasti ada jual ke kedai atau tidak. Dalam internet mungkin ada jual lah. Tapi kena order beli internet lah kan. Macam tu. Baik, online ada, saya rasa online ada lah. Gitu. Sekarang ni banyak online-online-nya. Baik. Kerana apabila dikatakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala itu tetap berkuasa adalah kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qudrah, iaitu sifat ma'ani. Artinya sifat-sifat manawiyah itu adalah natijah yang keluar daripada sifat ma'ani. Dan sifat manawiyah itu wujud di dalam kharij, wujud dalam kenyataan. Mana zahiriat, dua ada pemikiran kita dia wujud. Jadi sifat manawiyah itu wujud di dalam kharij, pada kenyataan selama-lamanya, kerana ia ditibarkan atas setiap kejadian dan keadaan. Ini adalah pendapat daripada penulis. Adapun pendapat yang masyhur menyatakan bahawa sifat manawiyah itu ialah mawjud pada zihin, tiada mawjud pada kharij. Ini yang paling popular lah. Kan? Sifat manawiyah ini mawjud pada zihin tetapi tiada mawjud pada kharij. Ada pemikiran kita ada, tetapi kenyataannya kita tak nampak. Kenyataan dia kita tak nampak. Zahiriatnya kita tidak nampak.
Adakah kita nampak Allah Ta'ala itu tengah buat apa? Kita tak tahu. Tak tahu kan? Baik, kemudian hakikat sifat madiah itu ialah la hiya ghairuh, iaitu tidak lain daripada zat. Dan ikhtilaf ulama menyatakan bahawa manawiyah ada salah sifat yang disebahkan kepada sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat zat Allah Taala. Baik, pembahagian sifat 20 tuan boleh tengok situlah. Semua ada pecahan tu semua. Sifat wajib, mustahil, sifat harus. Kemudian 20 sifat yang wajib diketahui ada kat sebelah tu, muka surat 227. Tuan boleh tengok sendiri. Okey. Kemudian hakikat ma'ani. Okey, hakikat ma'ani ni pun dah ada diuraikan bawah tu lah. Kudrah macam mana, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Sama, basar, kalam ada dia huruf ditambah-tambah lagi lah, tambah lagi tu 9 tajalli. Ilmu ada kasbi, wahbi, laduni. Ilmu kasbi perlu pada usaha lah. Wahbi ni tak perlu usaha kan. Laduni ni pemberian terus Allah Ta'ala. InsyaAllah akan datang kita sempat kita lihat lagi lah, InsyaAllah. Okey, akan datang kita masuk sifat-sifat yang bertakluk. Sekian sahaja pengajian kita malam ni. Mudah-mudahan dengan pengajian malam ni insya-Allah sebanyak akan membuka minda kita kan, menjelaskan lagi apa-apa yang kusut dalam pemikiran kita kan, dan menolak segala benda-benda yang sama-sama tidak jelas. Sekian sahaja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqa wa ma'luman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna lana futuhan arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.